Assalamualaikum dan hai kawan-kawan. Okey, pada hari ini saya ingin membincangkan mengenai cabaran pembelajaran online dan cadangan mengatasinya. Pembelajaran online mula digunakan seiring dengan perkembangan internet. Istilah pembelajaran online sering dikaitkan dengan istilah-istilah seperti e-pembelajaran iaitu e-learning, seterusnya pembelajaran jarak jauh, PJJ dan sebagainya. Pembelajaran online adalah sama seperti pembelajaran biasa yang melibatkan komunikasi antara tenaga pengajar dengan pelajar, tetapi yang membezakannya ialah mereka tidak bertemu secara bersemuka, malah bertemu melalui ruang maya. Selain itu, penilaian dan pemantauan oleh tenaga pengajar juga dilakukan seperti pembelajaran biasa. Hal ini kerana susulan dari penularan wabak COVID-19 pada masa kini. Pembelajaran online kini diperluaskan dan kebanyakannya dari Institut Pengajian Tinggi ke Institut Latihan Kemahiran sehingga penghujung tahun 2020 ini. Namun begitu, terdapat beberapa cabaran dalam mengaplikasikan pembelajaran online ini. Antara cabaran pembelajaran online yang dihadapi oleh pelajar, yang pertama ialah capaian kepada kemudahan internet. Program perisian dan sambungan ke internet adalah aspek yang paling penting dalam kelas dalam talian ini. Pelajar perlu membeli perisian terkini untuk mengakses program dalam talian mereka atau membayar tambahan untuk menaik taraf ke internet berkelajuan tinggi. Ini mungkin menyukarkan pelajar yang kurang berkemampuan untuk belajar secara berkesan kerana kekurangan kemudahan akses internet berbanding dengan mereka yang mampu membeli segala perisian serta internet berkelajuan tinggi. Cabaran yang kedua yang dialami oleh pelajar ialah tiada kemudahan komputer atau telefon bimbit. Bagi pelajar yang kurang berkemampuan, yang tiada kemudahan gadget ini pasti menyukarkan mereka untuk mengikuti segala pembelajaran dalam talian yang diusahakan oleh para pengajar dan seterusnya akan menyebabkannya ketinggalan berbanding rakan-rakan yang lain. Yang ketiga pula ialah suasana pembelajaran yang tidak kondusif untuk belajar. Bagi pelajar yang kurang berkemampuan, pasti menghadapi masalah ini apabila melaksanakan tugasan dari rumah. Masalah ini meliputi suasana persekitaran yang bising, tempat yang sempit serta tiada meja dan kerusi yang sesuai. Seterusnya, yang keempat pula, keberkesanan pembelajaran, iaitu pembelajaran online juga tidak mendisiplin pelajar dan bersikap sambil lewa kerana pembelajaran adalah mengikut kesesuaian masa mereka. Seterusnya, tenaga pengajar tidak akan tahu akan kemampuan para pelajarnya kerana tidak bersemuka dan berbincang secara perseorangan. Komunikasi juga tidak berkesan semasa pembentangan online kerana mungkin kelajuan internet tidak begitu memuaskan. Antara cadangan bagi mengatasi masalah pembelajaran online ialah yang pertama, senaraikan perkara yang anda suka buat tetapi tidak dapat buat kerana masa tidak cukup kerana ketagihan internet. Yang kedua, sediakan jadual pembelajaran serta masa berhibur, tak kira media sosial ataupun games dan disiplinkan diri untuk mengikutinya. Yang ketiga, guna external stopper seperti jam loceng atau aplikasi tertentu yang akan menutup akses internet anda pada masa yang ditentukan. Yang keempat pula, jauhi dari sebarang laman web, media sosial, aplikasi ataupun games tertentu yang anda tahu sudah menjadi tabiat anda. Yang kelima, guna kad peringatan atau sticky note dan letak di tempat berdekatan komputer ataupun di talian bimbit anda. Contohnya mesej seperti saya tidak dapat main bola sekiranya saya main PUBG online game melebihi beberapa jam. Yang keenam, bersenam dapat menjadikan anda sihat, menaikkan mood anda, meningkatkan keyakinan diri, tidur lebih baik dan sebagainya. Dengan banyak kelebihan ini, pasti anda tidak akan terlepas dari bersenam. Ia dapat mengurangkan ketagihan internet anda. Kesimpulannya, kita kena seimbangkan dan menyesuaikan diri dengan cara pembelajaran norma baru ini. Pada pendapat saya, pembelajaran campuran blended learning patut diberi perhatian kerana ia membawa kelebihan pembelajaran online serta bersemuka.